Assalamualaikum adik-adik dan guru-guru yang disayangi sekalian. Nama saya Nur Fatihah binti Ahmad Nasir daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Perlis. Untuk pengetahuan adik-adik dan guru-guru semua, saya sedang menjalani latihan industri di unit pembangunan bakat murid sukan JPM Perlis. Hari ini, saya ingin berkongsi maklumat mengenai komponen kecergasan fizikal yang kita akan laksanakan melalui aktiviti senam aerobik. Adik-adik boleh gunakan apa yang kita kongsikan ini untuk adik-adik lakukan aktiviti kecergasan ini di rumah semasa musim COVID dan cuti sekolah nanti. Adik-adik tahu tak apa tu kecergasan? Adik-adik mesti tak tahu kan? Okey, mai sini kakak nak beritahu. Kecergasan telah ditakdirkan sebagai seberapa baik seseorang disesuaikan dan mampu menjalani gaya hidup yang tertentu. Atlet jelas mempunyai kecergasan yang lebih besar daripada yang bukan atlet kerana latihannya untuk acara atau acara yang telah dipilih. Tetapi, dari apa kecergasan itu dibuat? Tindak balas khusus itu cenderung menekankan satu atau lebih kebolehan yang membentuk kecergasan. Kebolehan ini adalah asas dan bertindak balas dengan baik terhadap latihan. Oleh kerana kebolehan ini mempengaruhi bagaimana tubuh bergerak, mereka diberi nama kebolehan biomotor. Setiap latihan cenderung untuk mengembangkan kemampuan biomotor yang tertentu. Contohnya, apabila beban latihan adalah kekuatan, kepantasan dan kekerapan pergerakan akan memberi latihan yang pantas. Sekiranya jarak atau jangka masa maksimum, latihan menjadi berdasarkan daya tahan. Latihan yang mempunyai pergerakan yang agak kompleks disebut latihan koordinasi. Ini adalah pandangan yang dipermudahkan dan dalam praktik latihan biasanya mengembangkan dua atau lebih kebolehan biomotor. Komponen kemampuan biomotor mempunyai 5 komponen, iaitu kekuatan, daya tahan, kepantasan, kelenturan dan koordinasi. Beban kerja tinggi, kaedah ini dianggap meningkatkan kekuatan. Aktiviti yang dilaksanakan pada jangka masa panjang akan meningkatkan daya tahan. Aktiviti kompleks pula akan meningkatkan kemampuan koordinasi. Dan bukan semua jenis sukan mempunyai unsur kemampuan biomotor. Lain sukan, lain kemampuan biomotor yang diperlukan untuk melaksanakan sukan itu. Komponen kecergasan kemahiran mempunyai 6, iaitu ketangkasan, kuasa, kepantasan, masa tindak balas, koordinasi, yang terakhir, imbangan. Kita mulakan dengan komponen kecergasan kemahiran yang pertama, iaitu ketangkasan. Ketangkasan merupakan kemampuan atau kebolehan untuk menukar kedudukan tubuh atau badan dengan pantas dan terkawal. Ketangkasan penting kerana kebanyakan kemahiran memerlukan atlet membuat penyesuaian diri dan pelbagai suasana pantas dan terkawal. Apakah kepentingan yang anda akan dapat apabila melakukan pergerakan dengan tangkas? Yang pertama, akan meningkatkan prestasi anda. Yang kedua, meningkatkan daya tahan otot. Yang kedua, merangsang daya tahan kardiovaskular. Dan yang terakhir, aktiviti seharian akan bertambah laju. Pergerakan kita akan lebih pantas. Komponen kecergasan yang kedua ialah kuasa. Kuasa merupakan kemampuan seorang atlet melakukan sesuatu tugasan dengan kuasa yang tinggi. Kuasa melibatkan kekuatan dan ketangkasan. Kuasa adalah sesuatu tugas atau kerja. Seterusnya, komponen yang ketiga iaitu kepantasan. Kepantasan meliputi kemampuan atlet untuk melakukan sesuatu pergerakan dalam jangka masa yang singkat atau kemampuan otot atau kumpulan otot untuk menguncup dengan pantas. Aspek penting yang berkait dengan kepantasan ialah pecutan. Pecutan tahap atlet memulakan pergerakan sehingga ia mencapai tahap kepantasan yang maksimum. Kepentingan apabila anda melakukan kepantasan: membina daya tahan otot dan meningkatkan keupayaan untuk melakukan aktiviti pada tahap yang tinggi.
memberi kesempatan tubuh badan untuk berehat dan berjaya meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Bagaimanakah cara untuk meningkatkan kepantasan? Latihan kepantasan lebih melibatkan sistem tenaga aerobik, jarak dan beban kerja rendah tetapi perlakuan pada tahap sub-maksimum. Kemahiran perlu ditekankan untuk memastikan atlet sentiasa melakukan kemahiran dengan pantas dan tepat. Yang terakhir, latihan perlu dilakukan berulang-ulang kali pada tahap maksimum atau sub-maksimum. Seterusnya, kemampuan yang keempat, masa tindak balas. Masa yang diperlukan untuk bergerak bagi tindak balas terhadap sesuatu situasi atau objek. Atlet yang mempunyai masa tindak balas yang tinggi akan mendapat mengatasi sesuatu keadaan atau objek dengan pantas dan berkesan. Masa tindak balas berkait rapat dengan sistem neuro dan rangsangan dan tindak balas. Kepentingan masa tindak balas. Ia akan dapat membina dan meningkatkan kepantasan. Yang kedua, meningkatkan kecekapan pergerakan dan kelembutan badan. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran atlet untuk bergerak dengan lebih pantas. I got deja vu when I saw you at a table at our old spa set for two. With that look in your eye when you smile like you always do. But this time it wasn't me that was sitting there next to you, to you, to you. But I'll be fine. It might take a little time, but I think that'll be the line that I'll say to my friends, but they'll know I'm not alright. Cause I saw forever in your eyes, but I think of forever, I think it's out of time. It's out of time. Think it's out of time. I still catch myself thinking back to you to remember how good it felt. Now I see him in your pictures and it gets me over.